到今年我做保险已经第13个年头， Tahun ini adalah tahun ke-13 saya di asuransi. 我已经连续12次获得了 MDRT 的会员， Saya telah 12 tahun berturut-turut menjadi anggota MDRT. 其中有5次 MDRT， 5 kalinya saya MDRT, 有4次 COT， saya 4 kalinya saya TOT, 有3次 TOT。 dan 3 kali saya COT. 我也是中国第一位 TOT 和第一位 Never Member。 Saya adalah orang Cina yang pertama yang mencapai TOT dan lifetime member MDRT. 对不对？ Terima kasih. 很多人问我，你怎么可以做到？ Banyak yang tanya kepada saya, bagaimana saya mencapai prestasi seperti ini? 你每天只需要坚持见6个客户，你一定可以做到。 Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian pertahankan 1 hari ketemu dengan 6 prospek. 很多人问我，你现在还见客户吗？ Banyak yang bertanya kepada saya, apakah sekarang masih prospek nggak saya? 我除了在国外，只要我在国内，我都在见客户。 Selama saya masih di negara Cina, saya pasti prospek. 这一次我来印尼待10天， Kali ini saya ke Indonesia selama 10 hari. 所以我回国之后我要拼命见客户， Setelah saya pulang ke Cina, saya pasti harus lebih rajin lagi untuk ketemu dengan prospek. 要不然我又完不成我的业务。 Kalau tidak, saya akan ketinggalan MDRT lagi nanti. 我算过一个账， Saya telah menghitung, 如果每天见6个客户的话， kalau sehari bertemu dengan 6 orang, 那么1年你可以见到2190个客户。 jadi setahun kalau diakumulasi lebih kurang 2000 prospek kita. 这2000多个客户，有多少人会拒绝你？你知道吗？ Dari 2000 yang kita ketemu itu, ada berapa persen yang akan menolak kita? 不是100个人， Bukan hanya 100, 也不是500个人， bukan 500, 是1000个人吗？ lebih kurang 1000 lebih yang akan menolak kita. 也不是， Bukan juga, 有2000个人都会拒绝你。 ada 2000 yang akan semuanya akan kira-kira menolak kita. 但是 Tapi 只要有100个人接受你的话， apabila ada 100 saja yang menerima kita, 你一定是 MDRT 会员。 kita udah bisa mencapai MDRT. 所以，我能够走到今天， Saya bisa sampai ke hari ini 不是我有多优秀， bukan karena saya begitu hebat, 而是我每天做了自己该做的事情， adalah saya melakukan apa yang seharusnya saya kerjakan. 而是我每天要面对大量的拒绝。 Saya juga harus menerima begitu banyak penolakan setiap hari. 我能够成为 MDRT 会员， Saya bisa menjadi anggota MDRT 真的不是我优秀， bukan karena saya hebat, 是因为我受的拒绝比很多人都要多。 karena saya menerima penolakan itu lebih banyak daripada orang-orang biasa. 如何面对拒绝？ Bagaimana menghadapi penolakan? 拒绝会让我们好受吗？ Penolakan itu membuat kita happy, gembira nggak? 其实拒绝也不好受。 Sebenarnya enggak. 对我来讲， Bagi saya, 面对拒绝也是一种受伤。 menghadapi penolakan juga sangat menderita. 当我被客户拒绝以后，我也会感觉很受打击。 Ketika saya menerima penolakan, saya juga sangat sedih. 我很少有看到一个 agent 被拒绝之后很兴奋的。 Saya jarang sekali bertemu dengan seorang agent yang telah menerima penolakan tapi sangat gembira. 当他被客户拒绝以后， Begitu dia menerima penolakan, 他会跳起来，哎呀，我又被拒绝了。 dia akan teriak, wah senang sekali ya, saya ditolak lagi begitu. 他不会这么兴奋的， Tidak mungkin ada agent seperti begini kan? 除非他是神经病。 Kecuali ini agentnya gila. 但是 Tapi 我突然明白一个道理： saya sadar satu hal. 如果客户都不拒绝我们的话， Seandainya kalau semua prospek tidak menolak kita, 那他们早就买了保险。 berarti mereka udah punya polis. 就是因为客户在不断的拒绝我们， Karena prospek itu sering menolak kita, 而且拒绝的客户有那么多。 begitu banyak jumlahnya penolakan. 突然有一天我明白了， Suatu hari saya sadar satu hal, 原来市场好大呀！ ini market masih banyak ya, 因为那么多人都没买保险， karena masih banyak yang tidak mempunyai polis. 他拒绝我一定是因为他没买保险， Mereka menolak berarti mereka belum membeli polis, 一定是因为他不懂保险， karena mereka nggak mengerti apa arti asuransi. 所以我不怕拒绝。 Jadi saya tidak akan takut dengan penolakan. 因为他们要不拒绝的话，他们已经买了保险。 Kalau karena tidak mereka menolak, berarti mereka udah mempunyai asuransi. Saya 所 juga 以 nggak 我 punya 们一定 kesempatan. 要明白一个道理： Jadi kita mesti mengerti satu hal, 拒绝我们的人越多， penolakan yang kita terima begitu banyak, 这个市场就越大。 berarti market semakin luas. 我们一定要有一个好的心态 Kita mesti punya attitude yang benar 去面对拒绝。 untuk menghadapi penolakan. 拒绝不是一件坏事， Penolakan bukan hal yang buruk. 拒绝就像一面镜子， Penolakan adalah ibaratnya adalah sebuah cermin. 它照亮你做人。
Dia mencerminkan bagaimana kita menjalankan kehidupan, 它照亮你的专业。 mencerminkan keprofesional kita. 拒绝我们的人， Orang-orang yang menolak kita 是我们人生路上的老师， adalah guru-guru di karir ini. 他每天教我们做事， Penolakan selalu mengajarkan kita bagaimana kita menjalankan tugas, 每天给我们专业的问题， memberikan kita pertanyaan-pertanyaan untuk menuju lebih terampil, 来帮助我们成长。 untuk membantu kita untuk berkembang. 所以我们要感谢那些拒绝我们的人， Tentunya kita mesti terima kasih pada orang-orang yang menolak kita, 就是因为他们的拒绝， karena penolakan mereka 才让我们一步一步的成长； membuat kita semakin berkembang. 就是因为他们的拒绝， Karena penolakan mereka, 才让我们要去搞清楚很多的问题； kita akan tahu banyak hal lagi yang baru. 就是因为他们的拒绝， Karena penolakan-penolakan mereka, 才会让我们学习很多很多的东西。 kita baru bisa belajar lebih banyak lagi. 所以我们不应该怕拒绝， Jadi kita tidak harusnya takut pada penolakan. 我们应该面对拒绝。 Kita mesti menghadapi penolakan. 我们只需要搞清楚两件事情： Kita hanya bisa mengerti dua hal. 第一个， Yang pertama, 客户之所以拒绝我们， kenapa prospek itu menolak kita? 很大程度是不相信我们， Kebanyakan adalah mereka tidak yakin, percaya dengan kita. 因为他并不了解我们。 Karena mereka tidak mengenal dengan kita. 所以，如何取得客户的信任， Jadi bagaimana kita bisa membuat kepercayaan dari nasabah? 是减少拒绝的关键。 Adalah kuncinya adalah mengecilkan kemungkinan untuk penolakan. 第二个问题， Hal yang kedua, 如果有客户拒绝我们的话， seandainya kita ditolak oleh prospek, 那肯定是我们懂的东西可能还不如客户多。 yaitu apa yang kita mengetahui itu lebih sedikit daripada apa yang diketahui oleh prospek kita. 我们卖保险的人，就是我们的客户， Agen-agen seperti kita ini 通常都比较的有钱。 adalah prospek, tentunya pasti prospek yang lebih kaya. 他之所以富有， Kenapa dia bisa kaya? 是因为他有智慧， Karena pengetahuannya yang sangat luas. 他不会把他的钱随便拿出来， Prospek itu tidak akan sembarang mengeluarkan uangnya itu ke seorang agent. 他才有机会成为富人的。 Dia baru bisa menjadi konglomerat. 所以，我们怎么能够让他们知道保险对他们有用？ Bagaimana kita membuat mereka itu mengerti makna dari asuransi terhadap mereka? 我们一定要提升我们的专业。 Kita mesti meningkatkan profesional kita. 刚才我也非常的高兴的听到， Tadi saya juga sangat happy, sangat gembira 在 mendengarkan. 印度尼西亚将来卖保险也会有 license， Sekarang kita udah harus memiliki agensi lisensi AJI. 这就需要我们每个人都要去学习专业。 Ini berarti kita sudah menuju ke profesional. 所以，就是因为拒绝， Jadi karena penolakanlah 才让我们有今天的。 membuat kita bisa berkembang sampai hari ini. 我刚做保险的时候， Pada awalnya saya lihat bisnis ini 那个时候很穷。 itu saya sangat miskin. 我上次来试水的时候讲过我的经历， Ketika tahun kemarin saya kesini, saya udah sharing tentang masa 我 lalu 曾 saya. 经生意破产， Saya pernah bangkrut, 我曾经离婚， saya pernah cerai, 孩子很小， anak saya masih kecil. 所以我每天必须拼命的工作， Jadi saya bekerja keras setiap hari. 我每天要见大量的客户。 Saya mesti ketemu dengan banyak prospek. 我刚开始做保险的时候， Pada awalnya saya berprospek, 我每天要去见100-200个人。 saya bertemu dengan 100 sampai 200 prospek. 为什么能见那么多人？ Kenapa bisa bertemu dengan begitu banyak jumlahnya? 因为根本没有人跟我说话， Karena tidak ada yang berbicara dengan saya. 很多人马上就拒绝我了， Banyak yang langsung pergi dan tidak bicara dengan saya. 所以会很快。 Jadi sangat cepat waktunya. 我刚开始做保险的时候， Pada awalnya saya di bisnis ini, 很多人很讨厌我， banyak yang benci dengan saya. 因为我见人我就讲保险， Karena begitu saya ketemu, langsung saya prospek, langsung saya bicara tentang asuransi. 讲得他们很怕。 Sampai mereka takut dengan saya. 所以后来我跟很多 A 经讲， Akhirnya saya menyampaikan pada semua banyak agent, 做保险很痛苦吗？ apakah menderita menjadi seorang agent? 做保险很难受吗？ Apakah sangat sedih menjadi seorang agent? 如果今天我们不做保险， Seandainya hari ini kalau kita bukan agent di sini, 假如让我们的客户来做保险， seandainya kalau kita bertemu dengan seorang agent di luar, 如果他们找我们买保险， kalau kita yang diprospek oleh mereka, 他一跟你讲保险的时候， ketika mereka bicara tentang asuransi, 你就会买保险吗？ apakah Anda langsung terima atau enggak? 你也会拒绝他， Anda juga akan menolak. 但是你会觉得他受伤吗？ Apakah Anda merasa sedih nggak kalau Anda menolak? 所以受伤是自己感觉的， Sebenarnya sedih itu adalah perasaan diri sendiri. 受打击也是自己感觉的， Merasa stres juga akibat dari pikiran sendiri. 没有人想伤害你。 Tidak ada yang ingin melukai Anda. 拒绝只是人的一种本能的反应。 Menolakkan adalah sifat dasar manusia. 我跟很多 A 经讲， Saya banyak bicara dengan banyak agent. 千万不要说你做保险很痛苦， Jangan berkata pada diri Anda bahwasanya jadi agent itu 千 sangat 万 menderita. 千万不要说你被拒绝之后很受伤。 Jangan merasa setelah ditolak itu sangat menderita. 其实真正痛苦的是客户，
Sebenarnya yang menderita itu adalah prospek kita yang menderita, bukan kita. 其实真正受伤的是客户。 Mereka lah yang harus merasa sedih. 一群学过保险的人， Kita yang semua sudah terlatih oleh asuransi, 天天去找一群没有学过保险的人， setiap hari bertemu dengan orang-orang yang tidak mengerti asuransi. 他不想见你， Mereka tidak ingin bertemu dengan kita, 但是你一定要去见他。 tapi kita mesti bertemu dengan prospek kita. 他不想听的话， Mereka tidak ingin mendengar sesuatu yang dari kita, 你一定要讲。 dan kita selalu akan bercerita pada mereka. 你说是他来受还是你来受？ Jadi yang menderita itu prospek atau kita sebagai agent. 别人好好的， Mereka yang masih dalam keadaan sehat, 我们的 agent 告诉客户， dan agent langsung mengatakan, 万一你不幸得了重大疾病， seandainya kalau Anda terserang penyakit kritis, 他会好受吗？ apakah nasabah itu merasa enak nggak? 万一你明天不幸离开， Apabila besok kalau Anda meninggal, 他第二天正好要出差， ketika besok prospek itu berangkat bekerja, 你说他会好受吗？ apakah dia merasa enak nggak? 我的一个 agent Ada seorang agent saya 去拜访客户， bertemu dengan prospek, 告诉一个客户说你要买一个保险， berkata pada prospek, Anda mesti memiliki polis. 然后客户告诉他说我是坐办公室的， Terus prospek itu mengatakan, saya adalah 我 bekerja 没 dengan 有什么 polis. 风险，所以我不需要保险。 Saya nggak punya risiko apapun. 然后 agent 说 Dan agentnya berkata, 911的时候， pada September 11, 那些人都在办公室， semua orang-orang itu dalam office, 正在喝咖啡， dalam minum teh, 飞机进来了， dan pesawat itu terbang dan tabrak, 所有的人都没有。 semua runtuh dan meninggal. 你说客户好受吗？ Apakah perasaannya enak nggak di nasabah kita, prospeknya? 没有人喜欢听到自己不好的东西， Tidak ada seorang pun yang ingin mendengar yang jelek-jelek terhadap dirinya. 所以没有人会喜欢保险。 Jadi tidak ada orang yang akan suka dengan asuransi. 所以拒绝保险是人的本能反应， Jadi penolakan itu adalah hal yang sangat wajar dan dasar manusia. 因为他不知道保险能跟他的人生带来什么。 Karena mereka masih belum tahu bahwa makna asuransi terhadap kehidupan mereka. 所以我告诉我的 agent， Jadi saya berkata lagi pada agent saya, 千万不要说你再说你很痛苦， jangan berkata bahwasanya Anda menderita sebagai agent. 你每天见客户的时候，客户更痛苦， Setiap hari kita bertemu dengan prospek, mereka lebih menderita daripada kita sebagai agent. 他要工作， Mereka harus bekerja, 你要他停下工作， Anda minta mereka untuk berhenti bekerja dulu, 听你讲他不喜欢听的东西， berbicara pada mereka apa yang mereka tidak ingin mendengarkan. 你会觉得他很幸福吗？ Apakah mereka sangat bahagia nggak? 他不会的， Mereka tidak. 客户比我们更痛苦。 Prospek kita akan lebih menderita daripada kita. 尤其当我们的客户 Ketika kita bertemu dengan prospek kita, 遇到一个把保险讲不清楚的人， bertemu dengan seorang agent yang tidak mengerti 他更痛苦。 cara penyampaiannya, itu mereka lebih menderita lagi. 所以我们千万不要说做保险痛苦， Jadi jangan berpikir bahwasanya kita sebagai agent itu sangat menderita. 我们可以在任何时候 Kita bisa dalam keadaan apapun 去见我们想见的人， bertemu dengan siapa yang ingin kita ketemu. 我们可以在任何时候 Kita bisa kapanpun 说我们想说的话。 berkata dengan apa yang kita ingin berkata. 但是你今天一定要明白， Tapi suatu hari ini kita 你 mesti 要 tahu 去见 bahwa 的这个人， kita bertemu dengan siapapun, 他是怎么想， bagaimana perasaan dia. 他信不信任你， Dia percaya nggak dengan kita? 你说的话 Apa yang kita katakan pada mereka 有没有影响他。 bisa mengawin mereka nggak? 所以回头 Jadi 我们再说 kita bicarakan lagi 两个问题： dua hal. 客户怎么信任你？ Hal pertama adalah bagaimana prospek itu bisa yakin dengan kita. 只有一个客户他喜欢你， Ketika kalau prospek itu yakin dengan kita, percaya dengan kita, 欣赏你， senang dengan kita, 他才愿意听你讲的东西。 mereka baru bisa mendengar apa yang kita kerjakan. 第二件事， Hal kedua, 当你学了专业， ketika kita menjadi profesional, 当你知道如何跟客户讲的时候， bagaimana kita belajar lebih terampil untuk menyampaikan, 他听起来会比较轻松。 dia akan sangat santai dalam pembicaraan. 我做保险12年， 12 tahun saya di asuransi, 我每天都在面对很多拒绝。 saya juga sering ketemu dengan penolakan, 后来我把它整理成一本书， dan saya akan merumuskan dalam sebuah buku. 这一次也很荣幸被翻译成印尼文。 Dan saya sangat bangga sekali yang kali ini diterbitkan lagi dalam bahasa Indonesia. 我总结了100个拒绝问题， Saya menyediakan 100 penolakan. 我想很多问题大同小异，在印尼和在中国也差不多。 Saya rasa lebih kurang sama aja penolakan di Indonesia dan di negara Cina. 再有一个，我告诉大家，一定要用心去服务客户。 Namun saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua mesti punya hati yang tulus dalam memberikan pelayanan pada nasabah kita. 我做保险半年以后， 6 bulan setelah saya jadi agent, 我做的真的很痛苦， saya sangat sedih, sangat susah. 因为当时我并不知道该怎么做， Karena pada saat itu saya belum mengerti bagaimana menjalankan bisnis ini dengan baik. 我只是知道每天要面对大量的拒绝。
Saya hanya tahu pergi prospek setiap hari dengan jumlah yang besar. 客户并不是很喜欢我们， Saya juga tahu prospek saya juga jengkel untuk bertemu dengan saya. 甚至他们说出来的话不是那么好听。 Apalagi saya sering dimarahin dan dicemoohin. 我在想，为什么会这样呢？ Saya bertanya pada diri sendiri, kenapa bisa begitu? 因为他们觉得我们只是想卖东西给他们， Karena mereka itu berpikir bahwasanya kita ingin menjual sesuatu kepada mereka. 所以我想改变自己， Jadi saya ingin merubah diri sendiri. 我要去帮客户做点事情， Saya ingin berbuat sesuatu untuk nasabah saya. 我要让他觉得我是一个可以值得信任的人， Saya ingin membuat mereka itu bahwasanya saya adalah orang yang bisa dipercayain. 是可以被他们喜欢的人。 Saya adalah agent yang bisa membuat mereka senang. 所以我就考虑跟客户做服务。 Jadi saya selalu memberikan pelayanan yang baik. 早期的时候我也不知道该怎么做， Pada awalnya saya juga nggak tahu bagaimana memberikan pelayanan yang baik. 我刚做半年以后， Setelah 6 bulan, 我对我的客户的服务基本上很简单， saya memberikan pelayanan yang sangat sederhana. 一般就是男客户过生日我送个蛋糕， Yaitu kalau customer yang laki-laki saya akan berikan ulang tahun, berikan cake. 女客户过生日我就送鲜花， Kalau nasabah yang wanita saya berikan bunga. 如果有小孩的客户我就送他书包玩具， Kalau ada anak-anak yang ulang tahun saya berikan tas atau mainan. 我觉得这样挺好， Saya merasa ini sudah cukup baik. 这样会让客户觉得我们懂得为他付出。 Ini bisa membuat mereka itu merasakan kita berbuat sesuatu buat mereka. 但是 Namun 当我这样做的时候， ketika saya berbuat demikian, 我发现别人也会这样做。 saya melihat banyak agen juga bisa berbuat demikian. 当我去送蛋糕的时候， Ketika saya mengantarkan cake ulang tahun, 别人也会送蛋糕， orang lain juga bisa mengantar cake ulang tahun. 别人也会送鲜花， Agen lain juga bisa mengantarkan bunga. 别人也会送玩具， Agen lain juga bisa memberikan kado. 因为不是你一个人在做保险， Karena bukan kita aja yang menjadi agen di sini. 大家都希望客户信任我们， Semua agen juga ingin membuat kesan yang baik terhadap nasabah kita. 所以都会去做一些服务客户的事情。 Jadi akan memberikan suatu pelayanan yang untuk nasabah kita. 那个时候我就知道了， Dan di situ saya sadari 自己能不能做一点跟别人不一样的事情， kita sebagai agen mesti berbuat sesuatu yang berbeda dengan agen yang lain. 而且做服务不是花多少钱， Pelayanan itu bukan didasarkan dari berapa banyak uang yang kita keluarkan. 最核心的是用心。 Patokannya adalah bagaimana dengan hati yang tulus kita memberikan pelayanan. 不是你要投入多少， Bukan uang yang kita keluarkan itu berapa banyak, 而是你一定要用心的去想客户想要什么、喜欢什么和感受什么。 adalah kita mesti teliti dan memikirkan lebih panjang apa yang diharapkan oleh nasabah kita terhadap apa yang kita lakukan. 有一件事对我影响很大， Ada satu hal memberikan kesan yang besar terhadap saya. 我的一个女客户过生日， Ada seorang customer yang wanita 这 ulang 个 tahun. 女客户很年轻，也很漂亮。 Ya, customer ini sangat muda dan sangat cantik. 她过生日的时候，我送她一束美丽的鲜花， Pada ulang tahunnya saya memberikan bunga pada dia. 她接到鲜花很高兴， Ketika dia menerima sangat happy, 她谢谢我， dia sangat terima kasih. 我也很高兴。 Saya juga sangat gembira. 但是有一个人很不高兴， Tapi ada seorang yang tidak sangat happy, 她老公， yaitu suaminya. 因为她过生日的时候我记住了， Karena pada waktu ulang tahunnya istrinya saya ingat, 我送了她鲜花， saya memberikan bunga, 可是她老公把她生日给忘了， tetapi suaminya justru lupa. 没有 Ulang 给 tahun 她任 istrinya 何礼物， tidak memberikan apa-apa terhadap istri dia. 就是因为这一束花， Karena bunga inilah 差点没有让他们离婚。 hampir membuat mereka itu bercerai. 因为他老婆拿这束花来教育他， Karena istrinya itu menghajar suaminya melalui bunga ini. 说你还不如人家卖保险跟捡红， Istrinya mengatakan Anda lebih teruk daripada Cinhong. 人家都知道我今天过生日， Cinhong aja ingat ulang tahun saya, 送我那么漂亮的花， memberikan bunga yang begitu cantik. 你看你呢， Tapi Anda sebagai suami saya, 你什么都不用心。 Anda tidak care, tidak perhatikan dengan saya. 她老公说了， Suaminya mengatakan demikian. 他那么用心记住你的生日， Untuk apa Cinhong begitu teliti dengan ulang tahun Anda? 那你跟他什么关系？ Apa sih hubungan Anda dengan Cinhong? 他老婆赌气说什么关系我不告诉你。 Istrinya juga lagi marah, lagi stres dan mengatakan saya nggak beritahu kepada Anda apa hubungan kita. 事情比较麻烦， Wah itu masalahnya tambah rumit. 她老公要到公司来找我的麻烦， Suaminya mau ke kantor saya untuk mencari saya. 我是通过一个朋友认识他们的。 Saya juga melalui teman saya referensi customer ini, 后来我通过朋友， dan saya juga mengundang teman saya itu 总算把这个事情解释清楚。 untuk menjelaskan semua pada customer ini, 因为我的每个女客户过生日，我都送鲜花。 untuk menyampaikan pada mereka bahwasanya setiap
customer yang wanita ulang tahun saya pasti berikan bunga. 所以她的老公也能理解我。 Jadi suaminya udah mulai mengerti. 但是反过来，这个事情给我很大的教训， Tapi hal ini memberikan saya satu pelajaran yang sangat penting. 不可以随便乱做服务， Jangan sembarang memberikan pelayanan. 你一定要考虑别人的感受。 Kita mesti berpikir perasaan customer kita. 你的好心肠 Niat baik kita 不一定会有好结果， belum tentu diterima dengan baik. 因为你的好心 Karena niat baik kita 带给别人的不是最好的感受， bukan memberikan perasaan yang baik terhadap mereka. 所以以后 Jadi seterusnya, 我在跟女客户送花的时候， ketika saya berikan bunga pada customer yang wanita, 尤其那些年轻漂亮的女客户， apalagi kalau nasabah yang cantik, 我就不会像过去那样送花了， saya tidak akan lakukan seperti yang kemarin. 我就会打电话给她老公， Saya akan telepon dulu ke suaminya. 我说你好，王总，我是泰康公社的简红， Saya mengatakan, selamat pagi Pak Wong, saya dari Taikang Chenglong. 您可能不认识我， Mungkin Anda tidak mengenal saya. 你太太是我们的 VIP 客户， Istri Anda adalah member VIP saya. 今天是你太太的生日， Hari ini ulang tahun dari istri Anda. 公司委托我有一束鲜花要送给她， Perusahaan mengutuskan saya untuk berikan bunga 我不说 untuk 是 istri 你的 Anda. 花， Saya tidak mengatakan ini dari bunga dari saya 我 gitu. 说是公司送的， Saya mengatakan ini adalah bunga yang diberikan oleh perusahaan. 我说今天她的生日，公司有一束花委托我要送给她。 Saya menyampaikan bahwasanya hari ini ulang tahun istri dia, bunga itu disediakan oleh perusahaan dan saya ditugaskan untuk menyampaikan. 经常听您太太提到你， Saya sering banyak mendengar tentang dari istri Anda tentang Anda, 说你非常优秀， bahwasanya Anda sangat hebat, 一直想来拜访你， selalu ingin mengunjungi Anda, 但是知道你很忙， dan saya menyadari bahwasanya Anda sangat sibuk, 一直不敢打搅。 tidak berani mengganggu. 今天我正好要到你的 office 附近办事， Hari ini saya kebetulan mau melalui di office Anda. 你看方不方便我把花送到你这里？ Apakah hari ini bisa saya menyampaikan bunga itu di office Anda 麻烦你转交给你太太， dan minta bantu Anda untuk menyampaikan bunga ini ke istri Anda. 这就不会有问题了。 Jadi ini tidak akan menimbulkan masalah kan? 因为她的老公知道她今天过生日了， Setidaknya suaminya udah tahu bahwasanya ini hari ini ulang tahun istrinya 也知道有人送鲜花了， dan suaminya mengetahui ada yang memberikan bunga. 所以她的老公一定会买一个比鲜花更好的礼物 Jadi suaminya akan memberi hadiah atau kado yang lebih mahal daripada bunga 给她的太太， untuk mempersembahkan pada istri dia. 所以她太太就会感觉到很幸福。 Jadi istrinya akan merasa sangat bahagia. 我们要做的事情 Apa yang kita harus kerjakan? 只能让别人感觉很好， Yaitu adalah membuat mereka merasa bahagia, 只能让别人得到幸福。 adalah membuat mereka merasakan senang. 不要因为我们的不用心， Jangan gara-gara kita nggak teliti, 不要因为我们的就是不专心， bukan dengan hati yang tulus, 让客户得到很多问题。 membuat mereka itu malah banyak masalah. 所以后来我就开始总结自己， Jadi saya udah mengerti banyak hal. 我说我一定要用心的去做服务。 Saya mesti dengan lebih teliti dan cermat dalam pelayanan. 我刚做保险1年以后， Setelah setahun saya di asuransi ini, 我就成立了我的客户俱乐部。 saya membentuk klub member untuk saya sendiri. 每个客户在我这里买了保险以后， Setiap nasabah yang udah menjadi nasabah saya, 当我跟他送保单的时候， ketika saya mengantar polis, 我就做了会员卡， saya membuat sebuah card member. 我就送给客户。 Saya memberi pada mereka. 我告诉他，从今天开始， Saya mengatakan mulai hari ini, 你就成为我俱乐部的会员， Anda sudah menjadi member dari klub saya. 你可以享受很多服务。 Anda bisa menikmati banyak fasilitas. 你到很多商家去消费可以打折， Ketika Anda pergi belanja di hotel dan di mall, Anda bisa mendapatkan diskon. 你去购物你可以享受很多的折扣， Ketika Anda belanja, Anda juga dapatkan diskon. 你去很多饭店吃饭、酒店吃饭，你会享受很多服务。 Ketika Anda pergi makan di restoran juga Anda mendapatkan diskon. 因为我每天就会去很多商家跑，就去拜访他们，然后告诉他们我有很多客户会到你这里消费，你怎么给他们优惠？ Karena setiap hari saya akan bersepakatan dengan restoran, dengan hotel, bahwasanya banyak member saya yang akan belanja ke tempat mereka. Dan ketika mereka pergi, mereka bisa mendapatkan diskon. 我刚才特别到外面去探览一下， Tadi saya juga berkunjung di luar, 因为每年的会都在这里举行， karena setiap tahun konferensi ini, kick-off ini di sini. 这里面有很多吃东西的地方， Dan di sini juga banyak tempat yang kita bisa makan, 也有喝咖啡的地方， banyak tempat untuk ngopi, 也有卖礼物的地方， banyak untuk toko-toko hadiah, 也有很多商家。 juga banyak ruko-ruko. 我们有没有去拜访过？ Apakah kita udah prospek, udah mengunjungi 就这栋楼里面， di gedung ini aja? Apakah semua udah pergi prospek belum? 我觉得我要是在这里做保险的话， Kalau saya adalah agen yang di sini, 我也会有我的俱乐部， saya juga akan membentuk klub member saya.
我会去告诉这些很多的商家， saya akan pergi ke tempat belanja, 你跟我签协议， membuat satu persetujuan. 我的客户到你这里消费， Ketika kalau nasabah saya untuk belanja ke sana, 你给他优惠， Anda berikan diskon pada mereka. 这样就会有很多客户到你这里来， Jadi Anda juga akan mendatangkan banyak customer kepada di sini. 你的生意也会好。 Bisnis Anda juga akan berkembang. 所以后来很多商家也成了我的客户。 Jadi mereka itu lebih gampang untuk menjadi nasabah saya nantinya. 我每天除了拜访去见客户之外， Jadi setiap hari selain saya bertemu dengan prospek, 我也会拜访很多商家， saya juga bertemu dengan banyak pengusaha-pengusaha, 去跟他们谈合作， berunding dengan mereka tentang kesepakatan, 然后希望他们给我的客户优惠， supaya mereka itu memberikan diskon yang pada member saya. 这样我每天有很多收获。 Jadi saya setiap hari banyak yang saya hasilkan. 但是这里面有个问题， Tapi ada satu masalah di sini. 比如说我今天又签下一个酒店， Seandainya kalau saya sepakat dengan sebuah hotel, 这个酒店答应给我客户优惠， hotel itu setuju memberikan diskon kepada member saya. 我怎么可以通知到客户呢？ Bagaimana saya menyampaikan ke nasabah saya? 我刚做保险的时候 Pada awalnya saya di sini 没有手机短信， tidak ada namanya handphone atau SMS. 那个时候不像现在可以发短信联络客户， Pada saat itu tidak seperti sekarang bisa SMS, bisa telepon. 那个时候我签下一个商家之后， Ketika saya sepakat dengan sebuah hotel, 我就会很辛苦的跟每一个客户打电话。 saya sangat susah sekali untuk menyampaikan pada nasabah saya. 我说今天有个商场又答应跟我们合作， Saya menyampaikan bahwasanya hari ini ada lagi pengusaha atau distributor yang komplek dengan saya. 将来你去消费的话，拿着我们的会员卡消费的话，会享受很多优惠。 Nantinya kalau Anda belanja ke sana, Anda bisa mendapatkan diskon. 这样我每天会把大量的时间耗费在打电话上面。 Jadi saya harus menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk menelponin sama saya aja. 后来我就在想， Terus saya berpikir, 有没有一种方法 apakah ada satu cara 可以让我们跟客户有固定的联系？ membuat bisa berkomunikasi dengan gampang dengan nasabah. 所以做保险1年半以后， Jadi setelah 1,5 tahun, 我做了一份报纸。 saya membuat sebuah surat kabar 这个报纸很简单， sangat sederhana, 只有2页纸。 hanya makalah hanya 2 halaman. 每到周末的时候，星期五的下午， Begitu sampai ke hari Jumat, 我就把它传真到客户那里去。 saya akan fax ke kantor nasabah. 我告诉客户， Saya beritahu pada nasabah saya, 周末到了， Sabtu Minggu udah sampai, 我们应该怎么去享受周末？ bagaimana kita menikmati weekend kita. 哪里有一个很好度周末的地方？ Di mana ada resort yang sangat senang, 它是不是我们的会员商家？ apakah itu komplek dengan kita. 哪里又开一个酒店？ Di mana ada sebuah hotel, 它有什么好吃的？ di mana di sana ada makanan yang enak. 它是不是我们的会员的这个单位？ Mereka juga adalah komplek dengan kita. 哪里有个新开的咖啡厅？ Di mana ada buka restoran yang baru, 哪里有个新开的 SPA？ di mana ada spa yang baru, 哪里有个新开的夜总会？ di mana ada klub malam yang baru. 我都会在我的报纸里面告诉客户。 Saya akan melalui makalah itu akan saya faxkan ke nasabah saya. 其实我那个报纸不是说保险的， Saya tidak bicarakan tentang asuransi lagi di makalah itu. 我从来不讲保险， Saya tidak bicarakan lagi masalah asuransi di sana. 我只告诉客户周末到了应该怎么去轻松，怎么去享受，怎么去玩。 Saya hanya menyampaikan bahwasanya Sabtu Minggu udah sampai, bagaimana bisa relax, bisa senang. 然后我也自己写点文章， Saya juga membuat beberapa pepatah, 讲生活，讲生活， bicara tentang kehidupan, 讲爱情， tentang kasih, 讲笑话， tentang humor, 讲故事， tentang cerita-cerita dongeng, 就是不讲保险。 tetapi tidak menceritakan asuransi lagi. 因为你一讲保险的话， Kalau Anda menceritakan asuransi lagi, 他们会觉得你一定想卖东西给他， mereka akan berpikir Anda ingin menjual lagi asuransi pada mereka. 一定要让客户很轻松。 Kita mesti mempersantai pada nasabah kita. 你只要坚持用心的做下去， Apabila kita terus continuous kita membuat begitu, 客户会欣赏你， nasabah itu akan menjunjung kita. 客户会相信你。 Nasabah itu akan percaya dengan kita. 所以我做保险的第2年开始， Jadi mulai tahun kedua saya di asuransi ini, 我就得到了 MDRT 的会员。 saya udah mulai menjadi anggota MDRT. 那是98年的时候， Saya tahun 98, 后来我又在想， terus saya berpikir, 怎么可以让我的客户之间能够互相认识？ bagaimana bisa membuat anggota nasabah saya itu bisa saling mengenal. 怎么让我那些做生意的朋友互相的认识？ Bagaimana membuat mereka yang pengusaha itu bisa saling mengenal. 看看他们之间有没有一种做生意的机会？ Mungkin mereka punya kesempatan yang akan bisa mereka melalui karena kalau mereka bertemu. 我的客户有没有可能定期有一些活动？
Apakah mereka mempunyai aktivitas yang rutin? 所以在99年的时候， Jadi pada tahun 99, 我每年都会举办客户音乐会。 saya selalu membuat konsep buat nasabah saya. 99年的时候，我开了第一场音乐会。 Tahun 99. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya nggak diklaim.